Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya pada pagi ini dalam program terbitan Urusia Penerangan dan Komunikasi Negeri Kelantan, iaitu program semuka yang kita berobjektif kepada tampil terang tangkis tuduhan yang akan bersama-sama dengan pimpinan kerajaan negeri dalam siri-siri yang akan kita langsungkan selepas daripada ini. Sidang penonton sekalian, pada pagi ini bersama-sama dengan saya ialah Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Amar bin Abdullah, Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan, yang juga merupakan adun bagi kawasan Pancur, yang akan bersama-sama kita mengajukan beberapa soalan kepada Mak Datuk pada pagi ini untuk kita tampil tangkis tuduhan ataupun pelbagai isu yang boleh menjernihkan keadaan dan juga memberi pencerahan kepada seluruh warga rakyat Negeri Kelantan, insya-Allah. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, kalau kita lihat dari sudut belanjawan Kelantan 2021 Datuk, dengan peruntukan yang besar sebanyak 1.57 bilion dengan anggaran pendapatan sebanyak 1.02 bilion. Sebelum ini, tahniahlah kepada Datuk dan kerajaan negeri khususnya yang berjaya memperolehi pendapatan melebihi 1 bilion pada tahun 2019. Dan ini juga merupakan prestasi terbaik sebagaimana disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan baru-baru ini. Dengan cabaran pandemik COVID-19 ini Datuk, yang masih belum menampakkan lagi tanda-tanda untuk berakhir pada hari ini, bagaimana Datuk yakin Kelantan kita hari ini mampu mengekalkan prestasi keuangan dengan sasaran pendapatan melebihi 1 bilion ini Datuk? Silakan. Dia memang kita akui lah, bila adanya COVID ini, dia boleh menjejaskan prestasi keuangan kerajaan negeri dari segi pendapatan. Tetapi dengan setakat rekod yang ada pada hari ini, kita melihat kita masih lagi dapat memperoleh pendapatan yang tidak lari jauh daripada anggaran bajet yang kita buat pada tahun lepas lah. Walaupun memang kita akui ada COVID terkesan dia, tapi selepas daripada kelonggaran-kelonggaran yang dibuat dan berdasarkan rekod-rekod keuangan kita dalam 2-3 bulan ke belakang ini, kita rasanya kita kalau merosot pun mungkin tidak banyak. Mungkin tidak banyak lah. Adapun tentang bajet defisit ni, memang setiap tahun kita ni semenjak masa Tok Guru lagi, memang kita sentiasa bajet kita defisit waktu kita bentang. Tetapi dalam melaksanakan pentadbiran negeri dan pengurusan keuangan ni, kita mengambil beberapa pendekatan. Yang Tok Guru sebut dulu ialah dia kata belanja jangan boros, kata simpan jangan siapa jadi kedekut. Jadi pendekatan itulah yang menyebabkan kita berjaya pada peringkat masa lepas mengurangkan defisit. Katakanlah kalau contohnya kita jangka defisit 30 juta, tapi bila kita buat pendekatan-pendekatan ni, kita mengurangkan. Dan kadang-kadang lebih kurang sama income dengan perbelanjaan tu lebih kurang. Dan hasil daripada pendekatan ni jugalah dalam 4 tahun kebelakangan yang lepas ni, kita berjaya mencapai bajet surplus. Kalau kita melihat selalu untuk lebihan pendapatan yang besar bagi tahun 2019 ini, tak lain tak bukan dari sudut pemberian one off oleh Kerajaan Persekutuan sebanyak 400 juta baru-baru ini, dan ia juga boleh jadi bayaran royalti petroleum yang dituntut oleh Kelantan selama ini. Dalam belanjawan 2021 ini tidak pula dimasukkan pendapatan daripada hasil royalti ini tu. Jadi apakah Kelantan tidak mengiktiraf bahawa itulah sebenarnya royalti, atau bagaimana komen Datuk selanjutnya? Ya, pertamanya sejak dulu, ada sekali dulu tahun berapa masa Tok Guru tu kita masukkan pendapatan petroleum ni dalam bajet. Setahun ya, setahun. Lepas tu kita keluarkan, kita tinggal token RM10. Dan lepas pada tu pun kita tidak masukkan. Kerana apa? Kerana ketidaktentuan dari segi adakah kerajaan persekutuan ni nak bayar tak bayar. Dan baru ni pun waktu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri 22 bulan baru ni pun, walaupun dia sebut dia nak bayar, tetapi dia tidak bayar seperti mana yang dia janji. Yang diberikan 400 juta pun dia sebut one off. Jadi kita ni, di segi kita ni, kita nak bila benda tu biarlah bayaran tunai petroleum seperti mana disebut dalam perjanjian. Jelas. Adalah jelas. Kalau sebut one or one ihsan tu, kita bagi kita itu tidak jelas. Walaupun boleh jadi duit tu dia ambil daripada royalty apa, kita tak tahu. Tapi bagi kita tu, sebab itulah
tahun ni pun kita tak masukkan. Tak masuk. Sebab ketidaktentuan, walaupun Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin ni pernah memberi jaminan bahawa dia akan bayar royalti, tapi setakat ni belum ada hitam putih secara bertulis. Kalau kita guna bahasa secara bertulis, walaupun ada sumbangan yang diberikan oleh kerajaan pusat, tapi dia sebut, ada sebut warisan, ada sebut pun macam tadi one off. Lepas tu dia macam pendahuluan. Jadi ketidaktentuan dari segi istilah ini yang menyebabkan kita tidak berani memasukkan royalti ini dalam bajet kita. Jadi kita agak lepas ni lah, sebab Yang Berhormat Menteri Besar insya-Allah dalam awal tahun depan ni insya-Allah akan bertemu dengan akan buat kunjung hormat kepada Perdana Menteri, dan mungkin kita harap benda ni boleh kita selesai dengan baik. Kalau kita lihat sejak daripada Yang Berhormat Datuk Menteri Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob mengambil alih pentadbiran daripada almarhum Tok Guru ni, trend perolehan pendapatan melalui hasil kerja ataupun hasil balok ini berjaya ditukar, Datuk, dengan mempelbagaikan sumber pendapatan negeri seperti hasil tanah dan juga mineral pada hari ini. Dan terbaru dalam belanjawan baru ini, Yang Berhormat Menteri Besar menyebut kesediaan Kelantan untuk meneruskan perdagangan kredit karbon ini dengan panduan daripada Kerajaan Persekutuan. Jadi bagaimana Datuk menterjemah visi dan hala tuju kerajaan negeri ini yang jauh ke hadapan ini yang dipandu oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar kita pada hari ini? Ya, kalau kita cakap secara khususnya lah, pertama macam disebut tadi lah, kita mempelbagaikan hasil. Masa almarhum Tok Guru pun memang hasil kita dari berbagai punca. Cuma pada waktu itu hasil daripada balok yang utama. Sebab hasil-hasil galian dan sebagainya belum lagi kita dapat banyak. Tapi bila Yang Berhormat Menteri Besar sekarang ni naik, kebetulan dan dengan usaha-usaha yang dia buat sendiri pun, maka kita berjaya meningkatkan hasil daripada sumber-sumber yang lain selain daripada balok. Jadi kita tidak bergantung 100% kepada balok. Dan adapun tentang pedagang carbon credit ini selalu sebenarnya satu pendekatan yang kata jauh yang kehadapan dan bijaksana. Sebab pertama dia dapat mengawal hutan. Sebab bila kita masukkan skim carbon credit ni, kita kena allocate beberapa keluasan hutan tu yang memang tidak boleh dibuat apa-apa. Nak tebang tak boleh, nak apa tak boleh. Barulah kita boleh dapat persetujuan daripada masyarakat antarabangsa untuk memperdagangkan carbon credit. Jadi ini dengan cara tidak langsung kita sebenarnya mengawal hutan dan mengurangkan penebangan balok dalam hutan. Itu mana pendekatan yang bijaksana. Kemudian yang kedua ialah kita sekarang ni bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Sebab benda ni melibatkan dasar negara. Jadi Kerajaan Persekutuan pun sedang merangka beberapa pendekatan untuk menjayakan carbon credit ini. Dan kalau saya boleh tambah tentang masalah hutan ni, sebab Kelantan ni selalu diserang menebang balok dan sebagainya. Antara kita sebenarnya bukan nak tebang balok sangat, tapi keperluan keuangan pada waktu itu. Dan sebab tu sekarang ni kita berusaha mencari jalan supaya kita tidak bergantung 100% pada balok. Dan itu kita pelbagai hasil. Dan alhamdulillah Tuhan bagi di Kelantan ni sumber mineralnya banyak. Banyak mineral baru yang kita temui. Dan kalau kita boleh keluarkan mineral ni, kita boleh meningkatkan hasil yang banyak. Cuma dalam proses. Kemudian yang kedua, untuk mengurangkan pergantungan kepada hutan asli ini, kita ambil pendekatan antaranya yang dulu kalau ingat kan, keluar dalam akhbar tu, kita cuba menanam eucalyptus atau pokok kayu putih. Yang kita ada trial plot 50 hektar di Gua Musa ni, dan insya-Allah kalau projek ini berjalan dengan baik, kita boleh mengurangkan penebangan kayu asli. Sebab kalau berjaya kita yakin boleh berjaya. Cuma perlu masa sikit. Sebab plot yang kita buat tu sudah 2 tahun lebih dan menunjukkan pencapaian yang memberangsangkan. Jauh lebih baik di segi orang kata pertumbuhannya, kadar pertumbuhannya lebih cepat daripada di Nanning di Datuk Seri pun dah berapa kali buat tinjauan di sana je. Saya pergi tengok sendiri. Jadi ini satu perkembangan yang menarik. Jadi kalau kita berjaya, dan yang kedua pun ni hasil daripada perbincangan saya dengan Yang Berhormat Menteri Komoditi perdagangan ni, jadi dia bersetuju untuk menerima eucalyptus ni sebagai salah satu tanaman hutan. Dulu Jabatan Perhutanan Negara tak terima. Jadi sekarang ni sudah dapat surat resmi
menerima eukaliptus ni sebagai salah satu daripada pokok hutan. Jadi insya-Allah kita akan tanam besar-besaran di Kelantan. Jadi kalau kita berjaya tanam ni besar-besaran, kita boleh mengurangkan pergantungan kepada hutan. Adakah Kelantan negeri pertama, Datuk? Di secara kerajaannya kita yang pertama. Yang pertama. Di Malaysia ni kita negeri yang pertama. Negeri yang pertama dia. Jadi ini antara usaha yang kita buat. Untuk mengurangkan penebangan hutan. Kalau dalam sidang Dewan baru-baru ini, Datuk, hangat baru-baru ini apabila Datuk sendirilah mencadangkan dalam Dewan Undangan Negeri untuk kenaikan allowance ataupun gaji lah ahli-ahli berhormat kita di Kelantan pada hari ini. Jadi rakyat di bawah sana persepsi macam-macam. Betul. Jadi kalau kita yang terlibat secara langsung ini, kenaikan ini cukup perlu dan amat perlu. Jadi apakah justifikasi kerajaan di atas cadangan kenaikan ini tu? Dia untuk makluman, sebenarnya cadangan ini 2 tahun lepas lagi. 2 tahun lepas. Telah dibincangkan di peringkat kerajaan, tapi kerana beberapa perkara teknikal, maka Yang Amat Menteri Besar tangguh dulu. Tetapi oleh kerana kita tengok keperluan ni semakin kata meningkat. Sebab wakil rakyat di Kelantan ni, yalah, orang tak jadi wakil rakyat mungkin dia tak tahu. Tapi siapa-siapa yang pernah jadi wakil rakyat di Kelantan, sama ada orang PAS ke UMNO ke parti mana pun, dia tahu bagaimana beratnya tanggungan wakil rakyat ni. Sebab wakil rakyat di Kelantan ni, dia kadang-kadang dia menjadi orang panggil pegawai kebajikan. Jadi semua masalah rakyat rujuk pada dia. Saya belum saya jadi wakil ADUN dulu, saya pun tidak berapa faham. Waktu saya jadi parlimen lain, tapi bila saya sendiri jadi ADUN, saya memahami apa ni bebanan yang ditanggung oleh wakil rakyat. Antaranya bebanan keuangan lah. Dan kita ni, kalau kita banding dengan negeri lain, Kelantan ni masih lagi rendah sebelum kenaikan ni. Mana kita di bawah pada orang lain. Jadi sebab itulah Yang Menteri Besar, bila dia tengok isu-isu ni dan dengan datanya COVID, jadi keperluan pertolongan kepada rakyat tu tinggi, maka Yang Amat setuju benda ni yang tertangguh 2 tahun lepas untuk dilaksanakan. Itulah pengusuran dibuat tu. Itu pengusuran. Benda ni 2 tahun lebih dah. 2 tahun lebih dah. Bukan kata tiba-tiba dah. Tapi benda ni ditimbang, dibincang. Sekali lagi baru-baru ini Datuk mengumumkan satu perkara yang boleh dikatakan satu keputusan yang bukan mudah, Datuk, dan juga sangat berjiwa besar, iaitu memansuhkan jawatan dan juga peranan penyelia DUN dan penyelia Parlimen yang sekian lama kita wujudkan di Kelantan pada hari ini. Sekali lagi, Datuk, apakah justifikasi dan pertimbangan kerajaan khususnya dan PAS sendiri dalam membuat keputusan yang saya kira sangat berjiwa besar ini? Saya rekahnya kalau saya sebutlah kenapa benda ni dibuat ialah untuk menunjukkan komitmen dan memenuhi semangat kerjasama dalam muafakat nasional dan juga perikatan nasional. Itu faktor yang besar. Sebab bila kita sudah bersama, jadi keperluan kepada penyelia tu tak ada lah. Dulu sebab ada kerajaan, ada pembangkang. Jadi untuk menyalurkan peruntukan kerajaan ni, kita perlu kepada wakil daripada kerajaan. Maka sebab tu kita lantik penyelia. Tapi sekarang ni semua dalam satu kerajaan. Di negeri pun kita satu kerajaan, di pusat pun kita satu kerajaan. Jadi keperluan kepada dua ejen ini sudah tidak berberakit. Jadi wakil rakyat UMNO pun mewakili kerajaan, wakil rakyat Bersatu pun mewakili kerajaan. Maka sebab itulah bila kita bincang di peringkat parti dan juga kerajaan, maka kita setuju sebagai tanda komitmen dan juga memenuhi hasrat kerjasama politik yang ada, maka kita mansuhkan jawatan penyelia. Ada juga yang meng-highlightkan yang menimbulkan persoalan dari sudut kaki tangan pusat khidmat DUN, contohnya PICT ataupun kaki tangan yang ada sekarang ni lah. Bagaimana dengan dia kalau kita tengok dari segi pentadbiran kerajaan, PICT dan kemudian PPAD ni ialah kaki tangan kerajaan, dilantik oleh kerajaan, dan dia bertugas di bawah ADUN dalam kawasan berkenaan. Jadi bila kerajaan mengiktiraf ADUN daripada barisan ataupun daripada Bersatu tu, maka secara automatiknya mereka ni PICT dan juga PPD mestilah bertugas dengan wakil rakyat yang ada. Maknanya diserap terus. Mereka ni bukan jentera parti, mereka ni adalah jentera kerajaan. Allowance mereka dibayar oleh kerajaan. Jadi kita kena pisahkan antara jentera parti dengan jentera kerajaan. Tapi ini tidak bermakna bahawa pusat DUN bagi parti itu tidak hilang, dia wujud juga. Sebab parti mesti berperanan, mesti berfungsi, cuma perlu ada ubah suai lah. Perlu ada penyesuaian, pendekatan yang yang baru sesuai dengan keadaan yang ada. Penyelarasan itu perlulah. Perlu dibuat itu.
Dan kita sekarang 30 tahun pas menerajui Kelantan dengan dasar membangun bersama Islam, dan baru saja kita sambut 3 dekad pentadbiran membangun bersama Islam baru-baru ini. Aspek pentadbiran dan juga keuangan, alhamdulillah Kelantan telah diiktiraf di peringkat nasional dengan penarafan bintang dan penghargaan demi penghargaan yang diterima oleh kerajaan. Apakah Kelantan mampu menjadi model di peringkat kerajaan, di peringkat nasional pada hari ini, Datuk? Kalau kita yakin sebenarnya, sebab bila Tok Guru dulu, almarhum Tok Guru meletakkan dasar membangun bersama Islam, kita berusaha membentuk Kelantan ini menjadi model kepada sebuah kerajaan pada zaman moden yang mentadbir secara Islam. Dan alhamdulillah dalam tempoh 30 tahun ni kita berjaya membuat banyak kemajuan. Walaupun kita tidak kata sempurna, saya selalu sebut dalam dewan, di luar dewan pun kita tidak menganggap apa yang kita buat ni sempurna. Ada kekurangan, ada kelemahan dan mungkin kesilapan atas sifat kita manusia. Tetapi paling asasnya kita berjaya meletakkan satu dasar. Mana kalau saya selalu buat contoh dalam ceramah ni, kalau dulu kereta api ni duduk dalam rok. Sekarang ni kita akak letak atas rel. Jadi Kelantan ni berada di atas rel, landasan yang betul. Jadi di mana sebarang kekurangan kelemahan tu kita baikilah. Kita baiki bersama. Dan setakat ni bila selepas 30 tahun kita merintah ni dengan dasar mengusul, kita merasa semakin yakin bahawa Islam ni boleh dijadikan asas kepada pentadbiran dan pemerintahan negeri. Dan kalau kita boleh berjaya di Kelantan, kita percaya di pusat kita akan lebih mudah lagi. Sebab di pusat ni pertama ialah duit ada. Yang kedua pegawai-pegawainya hebat-hebat. Orang-orang yang intelektual, yang ada pengalaman. Jadi digabungkan antara benih, lepas tu dengan iltizam, komitmen. Saya percaya kalau kita boleh letakkan Islam ni sebagai asas dalam pentadbiran negara, kita akan jadi lebih baik lagi. Sebab benda tu sudah ada dah. Komponen-komponennya sudah lengkap. Cuma nak betulkan, orang kata direction saja yang boleh betul. Sebab kita tahu pengalaman pentadbiran awam di Malaysia ni antara yang terbaik di Malaysia. Lepas tu duit kita pun alhamdulillah, tengok dalam keadaan Covid macam ni pun kerajaan mampu lagi bertahan dan boleh mengeluarkan insentif kepada rakyat. Mana di segi ekonominya kita gagah. Malaysia ni gagah. Kerana pendekatan yang dibuat tu, walaupun ada benda kita boleh komen, tetapi ada aspek-aspek yang positif. Jadi ini semua ni kalau kita gabungkan, cuma kita betulkan direction saja. Kalau ibarat kapal ni kapal yang besar, kapal yang hebat, anak-anak kapal pun orang yang berpengalaman, yang hebat. Jadi kita just, orang kata adjust the direction saja. Betulkan kompas, jadi insya-Allah kita boleh pergi. Ada atas rel, kita boleh pergi dengan baik. Seawal masa Tok Guru perintah lagi, almarhum Tok Guru dia sebut, dia kata bahawa kita buka Kelantan ini kepada SPRM 25 jam sehari. Betul. Dan hari ini pun terbukti sepanjang tempoh 3 dekad kita menyambut Kelantan membangun bersama Islam ini, tidak ada seorang pun, baik pimpinan, pegawai kita yang disabitkan kesalahan di bawah rasuah. Alhamdulillah. Jadi itu antara kunci utama. Apakah kunci utama yang kalau boleh Datuk boleh kongsi pada pagi ini sehingga kita berjaya mendidik dan mentarbiah baik pimpinan dan juga pegawai kita ke arah yang bersih pada hari ini? Bagi saya faktor pertama ialah kerana dasar. Kita meletakkan Islam sebagai dasar pentadbiran. Jadi kalau semua orang menghayati ajaran Islam ni, insya-Allah dia akan jadi orang yang baik. Tak kira apa bidang tugas dia pun jadi baik. Jadi kita berjaya tu letak tu. Jadi semua orang berwaspada dan ingat bahawa kita tadbir ni ada dasar agama. Ada dosa, ada pahala dalam kerja buat kita, seperti mana Tok Guru selalu sebut. Yang kedua ialah kepimpinan. Kita alhamdulillah Tuhan bagi kepimpinan Datuk Mentara Setia, Tok Guru. Ini contoh yang terhebat dia bagi. Jadi kekuatan diri dia tu menjadi apa ni orang kata mangkin untuk orang lain ni jadi baik. Kalau kita guna bahasa sekarang ni, aura Tok Guru. Aura tu berjaya mempengaruhi orang lain untuk jadi baik. Sebab bila orang nak buat benda tak elok, orang tengok Tok Guru malu, sebab jaga rasa malu. Dan alhamdulillah Tok Guru pun pilih penggantinya yang baik juga. Orang yang sudah dia didik sendiri sebagai Menteri Besar selama 2 penggal. Jadi orang ni orang pilihan Tok Guru. Dan orang ni pun membawa pendekatan yang sama macam Tok Guru. Jadi dengan sendirinya pegawai ni, kita sebagai pegawai pengikut, saya sendiri sebagai exco, memang kita jadi terikut. Terikut. Kalau kita terasa nak buat benda tak elok pun kita tengok ni ketua aku ni macam ni, dengan sendiri tak ada. Itu. Yang ketiga ialah kerana hubungan kita dengan SPRM.
Kita hubungan kita cukup rapat dengan SPRM dan kita selalu minta pandangan. Minta pandangan daripada SPRM dan komen-komen dan pendekatan macam mana untuk kita mengekalkan integriti pentadbiran awam. Dan SPRM pun memang sentiasa memberikan teguran-teguran dan pandangan macam mana nak buat, nak atasi, nak pastikan supaya setiap pegawai ni ada integriti. Alhamdulillah. Jadi saya percaya dengan gabungan unsur-unsur inilah yang menjadikan kita ni berjaya mengekalkan rekod tadbiran sifar rasuah. Dan ini benar besar bagi saya. Kalau kita tengok dari segi politik, benar besar. Sebab exit test sebuah kerajaan ni, kalau kita baca dalam tulisan-tulisan pengkaji-pengkaji politik, ialah nilai apa ni, indeks rasuah. Jadi kerajaan tu hebat tak hebat, tengok indeks rasuahnya macam mana. Kalau indeks rasuahnya rendah, memang kerajaan tu kerajaan yang berintegriti. Jadi kita alhamdulillah 3 dekad ni, alhamdulillah Tuhan bagi dengan hidayat dia, kita berjaya mengekalkan rekod. Baik, pertama-tama terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muammar bin Abdullah, Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan, dan juga Ahli Undangan Negeri bagi kawasan Pancur pada hari ini yang sudi memenuhi ataupun meluangkan masa bersama-sama dalam slot semuka terbitan Urusan Penerangan dan Komunikasi Negeri Kelantan ini, yang kita tampil untuk tangkis tuduhan ataupun pencerahan dalam apa jua isu yang sedang berlaku dalam negeri kita pada hari ini. Jadi bagi pihak Urusan Penerangan dan Komunikasi Negeri Kelantan mengucapkan terima kasih banyak kepada Mak Datuk di atas kesudian melampaukan masa kita pada pagi ini. Saya pun terima kasih jugalah sama-sama kerana diberi peluang untuk alhamdulillah pandangan. Jadi sekadar itu program Semuka pada pagi ini bersama dengan Yang Berhormat Datuk Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan yang kita kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.